Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi kita di channel Az-Zaman Sulaiman. Saya berharap agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, dan dipermudahkan segala urusan kita hendaknya. Amin amin ya rabbil alamin. Untuk siaran kali ini, melalui segmen sketsa kehidupan, saya akan menyingkap cabaran hidup yang dihadapi oleh seorang janda, khususnya ibu tunggal. Bila bercakap soal janda dan ibu tunggal, ini pastinya membuatkan golongan Adam tersenyum lebar. Suka sangat golongan Adam dengan janda ini, entah mengapa. Namun, kalau kita amati cabaran yang terpaksa mereka lalui, pastinya mengundang simpati dan tak mungkin golongan Adam mempermainkan mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra kehidupan dengan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan janda, khususnya ibu tunggal. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih sudi menemani saya di sini. Alhamdulillah. Sesungguhnya pertemuan ini telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti ada hikmahnya. Allah tidak mentakdirkan sesuatu hanya saja-saja. Pasti ada rahsianya. Intisari surah Al-An'am ayat 59 menyatakan, tidak akan gugur walaupun sehelai daun, melainkan dengan kehendak Allah. Jadi apalagi pertemuan kita sebagai manusia. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti sketsa kehidupan, seni dan budaya, dan terdapat beberapa lagi segmen lain. Melalui channel ini, kita dapat mempelajari ilmu mengenai kehidupan. Ilmu ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini. Kita hanya dapat menggali ilmu ini melalui pengalaman hidup kita, juga pengalaman hidup kawan-kawan kita, juga melalui pembacaan. Jadi ikutilah video di channel ini untuk dapat mendapat ilmu mengenai kehidupan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra kehidupan, cabaran hidup seorang janda. Jom kita. Tidak ada perempuan yang mahu bergelar janda, lebih-lebih lagi sebagai ibu tunggal. Sebagai ibu tunggal, mereka terpaksa hidup sendirian tanpa suami. Ibu tunggal terpaksa menjalankan dewi fungsi sebagai penyara dan pengurus keluarga sendirian. Namun, keadaan telah memaksa mereka, sama ada mereka itu bercerai hidup atau mati, dan tinggal dengan anak-anaknya bersendirian. Bagi mereka yang bekerja dan bergaji besar, mungkin mereka tidak mempunyai banyak masalah. Tapi bagi yang bergaji kecil, berbagai masalah yang terpaksa mereka lalui. Ada ibu tunggal yang terpaksa meninggalkan anak kepada ibu bapa dan saudara mara untuk dipelihara. Tujuannya ialah untuk memudahkannya keluar bekerja mencari nafkah untuk anak-anak.
Bergelar janda, lebih-lebih lagi ibu tunggal, bukanlah satu perkara yang mudah dan tidak mereka inginkan. Mereka terpaksa pandai membawa diri kerana status ibu tunggal, lebih-lebih lagi janda, sering dipandang serong oleh masyarakat. Pedulikanlah. Yang penting, kita tahu apa yang kita buat. Selagi tidak salah di sudut adat dan agama, pedulikan. Apa yang berlaku bukan dengan kerelaan kita, pasti ada hikmahnya. Semangat perlu kuat, hati kena cekal, dan dalam apa jua keadaan, kehidupan mesti diteruskan. Isu ibu tunggal bukan sesuatu yang baru dalam masyarakat kita. Namun, sejak kebelakangan ini, ia menjadi satu topik yang mengundang perbincangan bila kita bercakap tentang wanita dan keluarga. Mungkin kerana persatuan ibu tunggal yang kini tumbuh seperti cendawan menyebabkan kesukaran yang dialami oleh golongan ini dapat diketengahkan dengan cara yang lebih berkesan. Tambah pula cabaran masa kini yang begitu kuat menyebabkan masalah mereka menjadi semakin runcing. Masalah ibu tunggal ini bukan hanya memberikan kesan kepada wanita yang terbabit, tapi juga kepada anak-anak yang di bawah jagaannya. Oleh itu sewajarnya lah keluarga ini dibantu untuk menghadapi cabaran yang melanda. Golongan ibu tunggal terpaksa menghadapi berbagai masalah stigma, konflik peranan, ekonomi, emosi, hubungan dengan anak-anak, dengan mahkamah dan bekas suami. Pandangan buruk masyarakat terhadap mereka yang bergelar ibu tunggal dan janda merupakan hambatan mental yang terbesar untuk mereka bergerak bebas dalam masyarakat. Mereka terpaksa memikul tugas suami di samping melaksanakan tugas sebagai seorang ibu, seringkali menimbulkan konflik dalam jiwa mereka. Masalah ekonomi merupakan cabaran utama golongan ibu tunggal. Bagi isteri yang selama ini merupakan suri rumah tangga, bukan mudah untuk mereka memasuki pasaran buruh. Keadaan menjadi lebih buruk jika mereka tiada kelayakan yang sesuai. Sekiranya mereka mendapat kerja, siapa pula yang akan menjaga anak-anak mereka? Masalah penjagaan anak ini perlu diselesaikan. Mungkin dengan menghantar mereka untuk dijaga oleh orang lain yang mungkin memerlukan perbelanjaan. Rata-rata ibu tunggal berpendapatan kecil, sumber keuangan yang terhad, keadaan rumah mereka yang sempit dan kurang selesa, makanan dan pakaian hanya ala kadar. Mereka hanya mampu menikmati kualiti hidup yang rendah. Bagi ibu tunggal yang kematian suami, terpaksa menyesuaikan diri dengan kehilangan suami. Suami yang mereka cintai, juga tempat bergantung, juga teman suka dan duka. Bagi yang bercerai hidup, mereka terpaksa menerima ketiadaan itu dan menghadapi kehilangan ini. Mereka terpaksa memainkan peranan suami yang telah tiada bersama mereka. Ada ibu tunggal yang terlalu marah dengan bekas suami, akan melepaskan kemarahan itu kepada anak-anaknya. Ada juga ibu tunggal yang terlalu mengawal anak-anaknya. Kadang-kadang mereka memberi tanggungjawab yang tidak sesuai dengan umur mereka. Ada ibu tunggal yang mendera anak-anak kerana tekanan hidup yang dihadapi berpunca dari kesempitan hidup yang dialami. Semua ini memberikan kesan buruk kepada anak-anak.
dan hubungan antara keduanya. Harus diingat, anak-anak juga ada masalah mereka sendiri. Ada anak-anak yang merasa bersalah kerana mereka menyangka diri mereka lah yang menyebabkan penceraian itu. Ramai juga di kalangan mereka yang punya masalah tingkah laku dan emosi akibat kurangnya pengawasan. Ada yang mengalami masalah siasah kerana tiada role model dari jantina yang sama. Biasanya anak lelaki bermasalah dalam menjalankan peranan lelaki kerana tiadanya bapa yang boleh dicontohi. Manakala ibu tunggal akibat perceraian pasti akan menghadapi masalah dalam berurusan dengan mahkamah syariah. Mereka mengakui sering dipersenda, tidak dilayan dengan adil, terpaksa bolak-alik ke mahkamah untuk menyelesaikan kes dan seumpamanya. Pihak mahkamah mengatakan wanita-wanita ini tidak tahu undang-undang serta prosedur mahkamah dan tidak tahu hak mereka. Majoriti ibu tunggal ini juga menghadapi masalah dengan bekas suami yang enggan bekerjasama, terutama dalam hal memberi nafkah untuk anak-anak. Cabaran yang dihadapi oleh ibu tunggal amat kompleks dan berat. Kita perlu kagum dengan ibu tunggal yang berjaya membina keluarga dan mendidik anak-anaknya sehingga berjaya. Memang golongan ibu tunggal mendapat simpati daripada berbagai pihak, tapi rata-ratanya menghulurkan bantuan one-off dan berkala. Golongan ibu tunggal hanya diberikan ikan, bukannya pancing atau jala bagi menyelesaikan masalah hidup mereka. Di samping bantuan keuangan dan bantuan makanan, mereka juga perlukan bantuan sosial. Satu daripadanya memberikan latihan dan kemahiran bagi membolehkan ibu tunggal memulakan perniagaan mereka dan berdikari. Pengetahuan tentang selok-belok perniagaan misalnya boleh dimanfaatkan oleh mereka. Kemahiran kerja tangan, memasak, menggubah dan mengandam pula boleh dijadikan aset untuk mereka memulakan perniagaan. Bagi mengatasi masalah penjagaan anak bila ibu keluar bekerja, ibu tunggal boleh diberi pendedahan, pengetahuan dan kemahiran dalam menggunakan komputer agar mereka boleh memulakan perniagaan atau bekerja sendiri dengan konsep small office home office SOHO. Konsep perniagaan yang semakin terkenal ini membolehkan wanita mengendali perniagaan dari rumah dan memberikan khidmat kepada pelanggan tanpa perlu keluar rumah. Memang ibu tunggal terpaksa menghadapi berbagai kesukaran dan kesusahan hidup. Kita juga tidak menafikan memang terdapat bantuan berbagai pihak dalam membantu ibu tunggal. Namun bantuan yang diberi tidak mampu memberi jaminan kehidupan yang baik buat keluarga ibu tunggal itu. Mereka terpaksa berusaha keras untuk membina kehidupan. Diharapkan ibu tunggal dapat belajar sikap kecekalan dan ketabahan ibu tunggal yang terdahulu. Siti Hajar misalnya ditinggalkan bersendirian dengan anak kecil di gurun yang tandus dan tidak berpenghuni. Siti Maryam terpaksa menjawab kepada kaumnya tentang kandungan yang wujud tanpa suami dan bersendirian melalui proses mengandung dan melahirkan. Kemudian bawa pula anak itu dan menghadapi cemoohan kaumnya. Manakala Siti Aminah pula kehilangan suami ketika anaknya masih dalam kandungan. Wanita-wanita ini reda dan pasrah dan tidak pernah menjadikan takdir yang menimpa itu sebagai halangan untuk mereka membesarkan anak-anak tadi. Malah anak-anak itu membesar menjadi nabi-nabi agung kepada umat manusia.
Jika kisah-kisah ini tidak cukup kuat untuk memberikan semangat kerana campur tangan Tuhan, belajarlah dari ketabahan dan pengorbanan ibu-ibu mentali di Malaysia sendiri yang kebanyakannya membesarkan anak-anak bersendirian. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan cerita kehidupan yang terpaksa dilalui oleh seorang ibu tunggal. Masalahnya begitu kompleks dan memerlukan kesabaran dan ketabahan yang cukup tinggi. Ini tidak termasuk lelaki yang berhidung belang mencuba mengambil kesempatan. Keadaan ini akan mengganggu emosi dan kita memang sedia maklum yang ibu tunggal juga berkeinginan mempunyai pasangan hidup. Ini fitrah semula jadi manusia. Justru itu diharapkan agar lelaki yang berhidung belang janganlah mengganggu kehidupan mereka sekadar ingin mengambil kesempatan. Kasihanilah mereka yang terpaksa berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.